Hai, salam sejahtera. Okey, saya nak tunjukkan kepada anda macam mana nak set up ataupun nak buat komputer anda, sama ada desktop komputer ataupun laptop, menjadi multi monitor macam ni, yang akan membantu anda meningkatkan banyak kerja anda dalam satu masa ataupun multitasking, dan juga mempercepatkan ataupun meningkatkan produktiviti kerja anda. Mari kita lihat. Okey, ini contoh macam mana saya gunakan multi monitor ni dalam kerja-kerja saya. Saya ni agak multitasking. Jadi contohnya macam di monitor sini saya gunakan untuk chatting, jawab-jawab di WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Kalau di main ni saya gunakan untuk menulis, kadang-kadang buat design pun di sini. Yang di sini kadang-kadang guna untuk buat design, kadang-kadang untuk buat merujuk apa-apa, gambar, teks dan sebagainya. Yang monitor di atas ni biasanya saya gunakan untuk entertainment, tengok video, dengar lagu, YouTube dan sebagainya. Kadang-kadang buat kerja pun di atas monitor yang atas ni pun ya juga, untuk refer gambar dan sebagainya. Jadi antara kebaikan utama menggunakan multi monitor ni, kita dapat multitasking dan produktiviti kerja kita meningkat. For sure, pasti. Tak percaya, cuba anda gunakan multi monitor ni dalam kerja, untuk buat kerja anda. Pasti kerja anda akan jadi lebih laju. Dan juga untuk orang yang trading saham, sesuailah gunakan multi monitor ni, nak monitor chart, buat analisis dan sebagainya, baca news, macam-macam lagi. Memang sangat-sangat disyorkanlah menggunakan multi monitor ni. Dan saya akan tunjukkan mana nak dapat device ni dan macam mana nak pasangnya. Okey, inilah alat yang saya gunakan untuk saya jadikan komputer saya ni multi monitor. Di komputer saya ada 4 monitor. Sekarang saya cuma gunakan satu lah. 3 lagi saya tak gunakan, saya offkan dulu. Alat ni namanya USB 2 display adapter. Dia menggunakan sambungan USB 2. Sekarang ni USB dah USB 3 ya. Tapi ni masih lagi menggunakan USB 2, tak apa, tak ada masalah. Dan dia sambung di belakang komputer tu, sambungan port USB port di belakang komputer, CPU komputer kita tu. Dan di dalam box ni dia convert daripada USB kepada menjadi signal output untuk video. Di sini dia gunakan DVI port. Tapi kalau monitor kita tak ada DVI, masih menggunakan VGA, tak ada masalah. Sebab bila beli alat ni disertakan sekali dengan adapter ni, convert dari DVI ke VGA. Jadi kalau anda nak sambungkan 2 atau 3 lagi monitor, anda kena ada 2 atau 3 lah. Kalau ada 2, dapat sambung 2 lagi. Tadi dah ada 2, dari belakang CPU tu ada output 2 asalnya. Tambah 1 lagi, beli 1. Nak tambah 1 lagi, dapatkan 1 lagi. Nanti saya akan tunjukkan di mana anda boleh dapatkan device ni. Dan ada satu lagi device macam ni pun boleh guna untuk multi monitor juga. Ada perbezaan dari segi harganya, yang mana ni lebih murah. Tapi saya tak rekomenkan gunakan device yang ni. Yang ni dia gunakan USB 3 dan VGA output saja. Memang ada perbezaan dari segi kualiti gambar, kestabilan. Yang ni lebih stabil lah. Yang ni dia akan hilang-hilang nanti bila sambung. Jadi saya takkan tunjukkan dalam demo nanti. Saya akan tunjukkan menggunakan yang ni saja. Sebab yang ini pun memang saya rekomenkan. Okay. Kita tengok nanti macam mana nak pemasangannya tu. Macam ni lah keadaan rupanya di belakang CPU komputer saya. Agak berselirat dengan wire sebab ada banyak device, monitor dan sebagainya lah. Jadi berselirat sikit di belakang komputer ni. Okey, bila kita beli motherboard sekarang ni, hampir semua, boleh katakan hampir semua motherboard yang dijual di pasaran memang sudah ada output untuk monitor
Kalau ni macam ni DVI output dan yang ni VGA. Tapi saya rasa macam designers, gamers dan orang yang buat kerja-kerja grafik yang berat-berat lebih suka menggunakan graphic card. Jadi saya gunakan sambungan monitor di graphic card, jadi tak gunakan yang di motherboard. Ini adalah sambungan ke monitor nombor 1 saya gunakan DVI. Dan yang ini menggunakan VGA, kabel yang warna hitam. Jadi inilah sambungan monitor di belakang komputer saya. Okey, yang ini pula external video graphic device, disambung menggunakan sambungan USB, sambung ke device ni, dan ke monitor menggunakan DVI. Saya gunakan untuk sambung ke monitor yang ketiga dan keempat. Baik, saya nak tunjukkan kepada anda di mana kita boleh beli device USB display adapter tu. Kita cuba buat carian di Google dulu. USB display adapter, ada di sini. Jadi anda boleh kenal lah apa jenis-jenis USB display adapter yang ada di market. Kita cuba tengok di image ni, terus nampak gambarnya. Okey, scroll. Dah jumpalah apa yang saya tunjukkan tadi. Yang macam ni device yang saya gunakan. Yang ini pun yang saya ada, tapi saya tak recommend untuk anda gunakan. Kalau anda pengguna laman web portal beli belah macam yang ni, anda boleh beli terus di sini. Kita cuba cari USB display, ada display adapter. Okey, nampak macam di Google Image tadi ada juga benda-bendanya. Tapi tak ada macam yang saya gunakan sekarang. Cuba cari DVI. Okey, ada. Okey, jadi kita nak beli yang macam ni. Anda boleh scroll lagi, mana tahu jumpa yang lebih murah. Macam ni 119, 181. Yang ni local seller, yang ni dari China. Mungkin boleh jumpa lagi murah, anda boleh cari. Oh, ada yang ni RM100. Jadi kalau anda tak urgent nak gunakan cepat-cepat sangat, boleh ambil masa sikit dalam seminggu, 2 minggu. Biasanya lebih kurang seminggu lah. Anda boleh beli yang ni lah. Harganya lebih murah. Kualiti sama je, sebab yang local seller tadi sama ada dia pun cuma dropshipper saja ataupun dia beli dan jual balik di sini. Tapi kalau saya recommend yang ni lah, murah, lebih jimat kan. Okey, ini yang kita akan gunakan, yang saya akan tunjukkan dalam demo pemasangan nanti. Okey, saya nak tunjukkan ni sambungan monitor, kabel monitor. Di sini saya gunakan dua monitor ni. Yang monitor ni sebagai monitor 1, main monitor. Yang ni sebagai secondary monitor. Tapi dia punya display tu bersambung. Okay. Yang ini saya gunakan DVI kabel untuk monitor pertama. Dan untuk monitor kedua saya gunakan VGA kabel. Okey, kabel ni pun jenis hati-hati sebab DVI ni pun ada DVI-I dengan DVI-D. Dia punya pinnya pun ada sedikit perbezaan. Yang VGA kabel ni pun sebelum ni, kalau jenis yang lama dia warna biru kepalanya, di konektor, di soket pada monitor dan pada motherboard ataupun graphic card pun warna biru. Tapi yang ni yang terbaru, yang lebih barulah, menggunakan yang warna hitam. Jadi hati-hati dengan jenis kabel dan juga sambungan monitor dan juga di graphic card ataupun motherboard kita. Okey, ini mula-mula saya sambungkan dulu macam biasalah, semua komputer mesti ada monitor kan. Okey, saya sambungkan. Okay, ini dalam keadaan komputer hidup. Okey, monitor pun dah hidup ni, dah ada display. Dan saya nak sambungkan ke display yang kedua, monitor yang kedua. Okey, sekarang dua-dua monitor dah hidup.
kita perhatikan pada setting display ni. Okey, sekarang kita ada dua display. Kita identify dia, yang ni nombor 1 dan yang ni monitor nombor 2. Ada tunjukkan nombor di situ. Okey. Dan kita pastikan di setting multiple display ni dia dalam keadaan extend this display. Sebab dia ada dua, duplicate this display. Kita test Okey, dia akan jadi output yang sama. Output yang sama. Okey. Ni macam kalau kita guna untuk buat presentation, satu output lagi kita sambung ke projector kan. Atau kita guna dua display, satu untuk kita sendiri tengok, satu lagi untuk audience tengok. Kita gunakan setting ni. Tapi untuk kita sendiri buat kerja, kita biasa ni lah lebih sesuai, kita gunakan extend this display lah. Jadi kita dapat kita punya ni bersambung. Dan kita kena tentukan juga kedudukan monitor ni, dia di sebelah kiri ke kanan. Sebab kalau kita tengok, okey, cursor mouse ni, nampak cursor mouse ni, saya nak ke kanan, dia tak terus ke monitor yang ni. Okey, saya kena ke sini dulu. Jadi seolah-olah macam monitor yang kedua ni berada di sebelah kanan. Dan kita perlu betulkan kedudukannya. Kita letak nombor 2 di sebelah kiri, itu saja. Apply. Okey, jadi kita bawah boleh sambung cursor tu. Mouse tu boleh sambung, bergerak bersambung. Okey. Dan sekarang saya nak sambungkan monitor yang atas ni sebagai monitor yang ketiga. Saya sambungkan sekarang dah tak ada lagi output untuk monitor. Yang ada di motherboard ni dah tak boleh guna sebab kita guna graphic card. Jadi caranya tadi macam saya dah terangkan, kita gunakan device ni, USB to display adapter. Senang saja. Sebelum kita pasang display adapter tu, kita kena installkan dulu drivernya yang kita dapat dari CD. Bila kita beli alat tu, kita dapat dalam kotaknya ada disertakan sekali dengan CD. Kita nak salin dulu, nak copy ke komputer kita ke, atau nak boleh juga dapat dari internet, cari display link USB ni, nama ni boleh cari di internet dan download saja. Tapi yang dalam ni saya gunakan yang daripada CD lah. Okey, nanti muncul installer ni, kita accept. Boleh install ataupun upgrade. Okey, bila dah selesai, kita boleh sambungkan USB display adapter tu ke CPU, ke komputer kita. Kita sambungkan ni ke USB port. Okay, dia akan detect device ni dan LED menyala. Kita sambungkan saja. Dan monitor telah tersambung. Telah boleh digunakan. Okey, satu persoalan. Macam mana kalau monitor kita yang ketiga atau keempat tak menggunakan kabel jenis DVI ni? Hanya monitor jenis lama ataupun yang menggunakan analog saja. Tak ada masalah. Sebab biasanya bila anda beli display adapter ni, dia akan sertakan sekali dengan adapter ni. Jadi boleh tukarkan lah daripada output ini yang DVI ni, sambung saja dan boleh sambung ke VGA kabel. Dan VGA kabel tu sambung ke monitor anda, tak ada masalah.
Jadi dalam keadaan ni saya gunakan DVI, saya menggunakan DVI. Kita gunakan DVI kabel lah, dan sambung terus ke sini. Okey, dan seterusnya saya nak sambungkan monitor yang keempat. Okey, ruang dah jadi makin sempit. Okay, monitor ni belum terpasang lagi dengan kabel, jadi saya sambungkan dengan kabel dulu. Dan juga power, sambungkan power. Okey. Sekarang belum ada apa-apa input lagi ke monitor ni. Okey, dan sekarang tinggal nak sambungkan saja. Okey. Dengan device ni. Okey. Saya sambungkan dengan USB kabel. Okey, kemudian yang ini DVI kabel ni ke device ni. Okey, dah hidup. Okey, dah hidup, dah ada 4 monitor sekarang. Dan sekarang kita kena pastikan di setting display ni. Okey, sebab sekarang kedudukan grafik ni dia jadi sebaris pula. Jadi kita nak susun kedudukannya macam mana kita letak monitor kita ni kan. Kita identify dulu. Okey, ni 1, 2, tadi 1 dengan 2 dah betul. Empat dengan 3. Okey, kita tengok Sekarang 3 ni yang kita dalam ni dia tunjukkan besar sikit. Jadi ni monitor yang besar, kita letak di atas. Adjust kedudukannya cantik. Okey, dan sekali lagi detect. Oh, tak boleh detect. Apply dulu. Okey. Identify. Okey, betul lah. Dan bila kita gerakkan mouse ni, okey, dia sambung. Sini. Sini. Dan gerak ke sini. Okey, dia bersambung. Jadi inilah gunanya kita buat setting ni. Dan kita juga boleh kena selaraskan lah display resolution ni dengan monitor kita. Okey, jadi saya dah tunjukkan bagaimana nak buat komputer kita menjadi multi monitor, apa alat yang anda perlukan dan bagaimana cara pemasangannya. Okey, jangan lupa untuk like video ini, sila sharekan supaya ramai mendapat manfaat daripada perkongsian ini dan sudi-sudikan untuk subscribe sekali channel YouTube kami ini. Okey, selepas ni saya akan tunjukkan pula cara bagaimana hendak buat multi monitor dengan laptop komputer dan juga bagaimana nak gunakan tablet sebagai monitor kedua anda.